Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita sama balik kitab kita ni 99 usul dirayah hadis. Satu pandan mudah untuk mengesan hadis dhaif dan maudhu', jilid pertama oleh Maulana Muhammad Asri bin Yusuf. Kita bincang panjangnya perbincangan tentang Maulid Nabi lah. Pendapat ulama-ulama yang tolak, pendapat ulama-ulama sekali tengok terima, tapi dia menetapkan syarat-syarat nak bak Maulid Rasul ni lah. Sekarang ni dalam perbincangan ulama yang dikira ulama muktabar, dia dikatakan setuju lah, tapi ada komentar ulasan terhadapnya, bukan sekata-kata setuju. Contohnya Ibn Hajar Asqalani ada syarat-syarat dia. Jadi Ibn Hajar Asqalani pun kata bid'ah lah. Dia memang tak wujud dalam 3 kurun pertama dulu dah. Ada baik, ada buruk, dia kata dah. Adalah benda baik tu dah. Okey, seterusnya Ibn Hajar Asqalani juga kata sambutan maulid yang mengandungi perkara yang baik-baik dan sunyi daripada perkara-perkara keji dalam Maulid Rasul tu, juga termasuk dalam bid'ah hasanah lah. Syarat dia sunyi daripada benda bid'ah lah. Istilah bid'ah hasanah digunakan oleh Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani untuk sambutan maulid di sini sebenarnya adalah berdasarkan apa yang dinukilkan daripada Jalaluddin Suyuti semata-mata lah. Dikutip saja Jalaluddin Suyuti. Bukan Suyuti dikutip Ibn Hajar, pendapat dia faham Hafiz Ibn Hajar. Pasal Hafiz Ibn Hajar dahulu sebelum Suyuti, Suyuti selepas Ibn Hajar ni. Jadi Suyuti kata, seolah Suyuti katanya Ibn Hajar terima lah bid'ah hasanah ni. Sebenarnya istilah ini untuk sambutan maulid tidak pernah ditemui telah digunakan oleh Hafiz Ibn Hajar Asqalani dalam mana-mana kitabnya sama sekali. Cuma Jalaluddin Suyuti fahamnya bid'ah hasanah lah. Seolah Ibn Hajar terima dah. Tapi sebenarnya Ibn Hajar Asqalani sendiri tak sebut bid'ah hasanah ni, maulid ke apa tak sebut bid'ah hasanah. Ya, jika terima sekalipun penggunaan istilah itu bid'ah hasanah itu, maka ia tertakluk kepada pengisiannya, isi kandungannya. Jika ia diisi dengan amalan-amalan yang bersesuaian dengan ajaran Islam secara umumnya, maka bolehlah ia dikatakan sebagai bid'ah hasanah. Kalau sesuai dengan ajaran Islam ni, tak campur, tidak merosakkan ritual keagamaan lah. Seolahnya masih dalam keadaan umum. Tidak ada perkhususan, tidak ada ritual keagamaan baru lah. Sebab ngajar belakang dia betul agak, betul boleh Rabi' awal agak ngajar tak ceramah Maulid Rasul tahan lagi dah. Tidak ada satu orang tak nampak pelik daripada lain lah, serupa dengan masa-masa lain, cumanya betul tu banyak sikit dah. Amalan atau perbuatan haram, makruh, bahkan khilaf aulad sekalipun tidak boleh dilakukan. Khilaf aulad ada kata khilaf, tapi khilaf aulad ni tak sebut maulidnya. Jika dilakukan maka hendaklah ditegah. Dengan adanya perbuatan-perbuatan seperti itu, amalan maulid tidak boleh dikatakan bid'ah hasanah lagi menurut Hafiz Ibn Hajar juga. Sebaliknya menjadi bid'ah sayyi'ah lah. Kalau kita terima Ibn Hajar kata ada bid'ah hasanah sekalipun, kalau ada usul-usul yang merosakkan sambutan maulid, jadi bid'ah sayyi'ah jugalah. Sesetengah ulama berpendapat apa yang dinukilkan oleh Hafiz As-Suyuti itu sebenarnya adalah kata-kata Hafiz Ibn Hajar Al-Hatami, bukanlah kata-kata Hafiz Ibn Hajar Asqalani tukar. Seolah-olah dia berkata sebenarnya Hafiz Suyuti tukar. Nak sebut Ibn Hajar Hatami, tersebut Ibn Hajar Asqalani. Tetapi penulis berpendapat itu agak tidak munasabah lah, kerana Hafiz Ibn Hajar Al-Hatami meninggal dunia pada tahun 974 Hijrah. Dan beliau pun dilahirkan pada tahun 909 Hijrah. Sedangkan Hafiz Suyuti pula dilahirkan pada tahun 849 Hijrah dan meninggal dunia pada tahun 909 Hijrah. Tak betul lah. Memang betul Ibn Hajar Asqalani ni. Sebabnya Hafiz Ibn Hajar Al-Hatami lebih muda dan dia umur 2 tahun mati dah. Imam Suyuti dah. Sedangkan Ibn Hajar Asqalani peringkat awal lagi dah. Gitulah. Jadi Ibn Hajar Al-Hatami ni dia lebih tua, lebih muda daripada Imam Suyuti. Tak mungkin dia rujuk orang yang lebih budak-budak lagi dah. Ini berarti ketika Asyuti meninggal dunia, Ibn Hajar baru berumur sekitar 2 tahun saja. Mana mungkin Asyuti menukilkan sesuatu daripada seorang yang baru berumur 2 tahun. Kita nak faham, kena kaji lah. Ni panggil dirayah dia.
Kalau Asyuti menukilkan sesuatu daripada seorang alim telah meninggal dunia 3 tahun sebelum kelahirannya seperti Hafiz Ibn Hajar Asqalani 852 Hijrah meninggal dah. Maka itu sesuatu yang memang wajar lah, logik lah. Imam Suyuti ni ia kutip daripada karangan Ibn Hajar Asqalani. Kerana Ibn Hajar Asqalani buat kitab dulu dan meninggal dunia 852 Hijrah. Sedangkan Imam Suyuti meninggal pada tahun 911 Hijrah dah. Logik lah dah. Cuma tentu sekali Asyuti tidak juga menukilkan secara langsung daripada Hafiz Ibn Hajar. Kerana beliau pada ketika itu baru berumur 3 tahun. Jadi rujuk kitab. Dia tak jumpa. Masa meninggal dunia ni Ibn Hajar Asqalani, Imam Asyuti umur 3 tahun. Jadi siapakah yang menceritakan pada Asyuti dengan tepat seperti dinukilkan itu daripada Hafiz Ibn Hajar? Siapa dia? Cerita tepat seperti daripada Hafiz Ibn Hajar ni, siapa dia dah? Tidak diketahui dah. Kitab siapa dia, rujuk mana. Lafaz dinukilkan oleh Asyuti daripada Hafiz Ibn Hajar itu memang meragukan dah. Cari kitab hak kita ada lah ni, Hafiz Ibn Hajar Asqalani tak serupa dengan apa yang dinukilkan oleh Imam Suyuti dalam kitab dia yang dikatakan daripada Ibn Hajar Al-Asqalani. Terutamanya apabila tidak ditemui dalam mana-mana kitab Hafiz Ibn Hajar Asqalani yang ada yang ditemui tak jumpa. Dan tidak ditemui pun juga penggunaan istilah bina hasanah untuk sambutan maulid. Cari dalam kitab-kitab Ibn Hajar Asqalani tak jumpa pun Ibn Hajar Asqalani kata maksud sambutan maulid itu bina hasanah, tak jumpa. Di mana-mana kitabnya pun tak jumpa dah. Wallahu a'lam bissawab. Tak tahu lah rujuk mana ni ataupun orang berbuh atas nama Ibn Hajar Asqalani padahal bukan kitab dia dah. Mungkin juga dah. Kedua dah, Al-Imam Jalaluddin Asyuti antara tokoh ulama yang menganggap menyambut Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bid'ah hasanah. Sebenarnya bukan Ibn Hajar Asqalani. Imam Jalaluddin Asyuti sendirilah dia, sebab dia banyak pengaruh sufi kuat dah. Pengaruh sufi kuat tu menyebabkan dia kata mak Nabi ni ahli syurga dah apa dah. Dia banyaklah. Kerana pengaruh daripada sufi yang kuat mengagungkan tokoh keturunan Nabi ni. Bukan sekadar keturunan Nabi lah ni, keturunan Nabi ke atas sampai ke Ibrahim tu seolahnya dimuliakan lah. Sampai ke tidak jadi ahli neraka dah. Kita lah ada unsur-unsur gitu. Imam Suyuti ni kuat. Dia sufi kuat dah. Bilalah tokoh utama yang menjadi rujukan golongan yang menganggap elok perayaan sambutan maulid itu diadakan setiap tahun. Jadi banyak-banyak orang yang dijadikan tokoh, yang dijadikan panutan, dijadikan sandaran kepada orang-orang yang merayakan maulid ialah Imam Suyuti dah. Sebab Imam Suyuti ni tokoh hebat. Dia tokoh sufi tapi tokoh hadis. Kata beliau dalam bukunya Al-Hawi lil Fatawi, kitab hebat je lah Al-Hawi lil Fatawi ni. Bagi saya sesungguhnya asas sambutan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan dengan cara mengumpulkan orang ramai, membaca mana yang termudah daripada ayat Al-Quran, meriwayatkan hadis-hadis tentang kisah permulaan sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan peristiwa-peristiwa yang berlaku ketika kelahiran baginda. Kemudian diadakan jamuan lalu bersorai. Tidak lebih daripada itu merupakan salah satu bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah yang diberi pahala kepada pelakunya. Sebabnya ialah ia mengandungi perbuatan mengagungkan Nabi SAW dan menzahirkan kesukaan terhadap berita gembira berhubung kelahiran Nabi yang mulia. Orang yang pertama yang berintis sambutan maulid ini adalah pemerintah Irbil, iaitu Raja Al-Muzaffar Abu Sa'id Al-Kaukaburi bin Zainuddin bin Baktagin, salah seorang raja yang hebat, agung dan dermawan. Beliau mempunyai banyak jasa yang baik dan dialah yang membangunkan Masjid Al-Muzaffari di lereng Gunung Qasyun. Lihat Al-Hawi lil Fatawi jilid 1 muka surat 201 hingga 202. Daripada kenyataan yang diberikan oleh Suyuti di atas dapatlah kita tahu dan disimpulkan beberapa perkara berikut. A. Amalan menyambut maulid bukanlah diwarisi daripada Rasulullah SAW sendirinya. Para khulafa Rasyidun dan daripada salafus salih pun bukan. Yang hidup pada 3 abad yang pertama Islam tak timbul lagi maulid Rasul. Sebaliknya ia adalah perkara baru bid'ah. Orang pertama yang merintis sambutan maulid ini adalah pemerintah Irbil mengikut kitab Imam Suyuti lah. Iaitu Raja Al-Muzaffar Abu Sa'id Al-Kaukaburi bin Zainuddin bin Baktagin yang hidup di permulaan abad ke-7 Hijrah. B. Adanya konsep bid'ah hasanah. Menyambut maulid menurut As-Suyuti termasuk dalam salah satu bid'ah hasanah. Walaupun ia tidak pernah disambut oleh Rasulullah SAW sendiri, para sahabat Nabi dan para tabi'in pun tak buat, dan juga para ulama mujtahid di 4 mazhab pun tak buat juga sambutan maulid Rasul. Namun kerana ia bukan merupakan sesuatu yang bercanggah dan bertentangan dengan syariat Islam, sebaliknya ia termasuk dalam perkara baik menurut syarak. Itu kata Imam Suyuti dah. Yang ketiga, amalan menyambut maulid Nabi SAW dikira sebagai bid'ah hasanah yang diberikan pahala kepada pelakunya mengikut Imam Suyuti dah.
Kerana ia mengandungi perbuatan mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menzahirkan kesukaan terhadap berita gembira berhubung kelahiran Nabi yang mulia. Tetapi pengisiannya hendaklah sekadar, poin penting sekadar mengumpulkan orang ramai membaca mana yang termudah daripada Al-Quran dah. Baca Al-Quran. Meriwayatkan hadis-hadis tentang kisah permulaan sejarah Nabi SAW. Bukan baca kitab sirah. Itu baca kitab hadis dah. Tapi cerita pasal permulaan sejarah Nabi dah. Dan peristiwa-peristiwa yang berlaku ketika kelahiran baginda pun cerita kitab hadis. Kemudian diadakan jamuan lalu bersurai. Jamu macam biasa dah. Tidak lebih daripada itu. Tidak lebih daripada itu poin dia dah. Kalau tidak lebih daripada itu adalah sesuatu yang perlu sekali diperhatikan betul-betul. Jangan pakai tak baca selo-selo. Baca derah sikit. Tidak lebih daripada itu. Ia seolah-olahnya syarat bagi adanya hukum bid'ah hasanah untuk sambutan maulid yang diadakan. Jadi syarat dia ada situ. Tidak lebih daripada itu. Tu syarat dia dah. Kalau tambah-tambah dengan qasidah pelik-pelik, dengan puji Nabi melampau, lepas tu di kubur lah, dan lepas tu di masjid gege muzik pula banyak dah. Jadi benda tu ia telah lepas. Ni cerita ni seolah-olah ceramah lah. Ceramah mak makan lah. Ceramah mak makan tu boleh lah dah. Maulid Rasul kau dah. Tapi kalau boleh jangan tetap lah mesti 12 Rabiul Awal. Dalam bulan Rabiul Awal kau terlajak sikit, lepas Rabiul Awal kau sebelum sikit kau tak apa dah. Yang penting bukan rigid ritual. Sekadar untuk ceramah ilmu, nak buat makan bukan apa dah, bukan kerana ada kelebihan tertentu, tapi sekadar nak ajak orang mari dengar ceramah dia. Kalau tak jamu makan korang segi orang segi ceramah dia. Jadi kita nak umpan orang tu dengar ceramah pergi makan. Tu sekadar tu saja, bukan bermaksud mesti pergi makan dah. Tu dah. D dia, poin ke D dia. Bagi Jalaluddin As-Suyuti, Raja Muzaffar Abu Sa'id Al-Kaukaburi adalah salah seorang raja yang hebat. Raja yang agung dan dermawan mengikut Imam Suyuti. Beliau juga mempunyai banyak jasa yang baik-baik. Orang yang tidak bersetuju dengan pendapat Suyuti itu membantahnya dengan mengukuhkan beberapa alasan berikut. Orang lain kritik dah. Tak betul tu je kata Imam Suyuti puji bukan main lagi Raja Muzaffar dah. Pertama dah. Antara yang disebut oleh Suyuti dalam kitab tersebut ialah amalan menyambut maulid Nabi SAW dikira sebagai bid'ah hasanah yang diberikan pahala kepada pelakunya kerana ia mengandungi perbuatan mengagungkan Nabi SAW dan menzahirkan kesukaan terhadap berita gembira berhubung kelahiran Nabi yang mulia dah. Tu poin dia, mengagungkan Nabi, suka berita gembira kelahiran Nabi. Pada poin dia dah. Ada juga penulis menambah dengan mendakwa bahawa Al-Imam Jalaluddin Suyuti juga berkata padahal kenyataan ini tidak ditemui dalam mana-mana karangan beliau dah. Okey, apa dia kata dah? Ma min baitin aw mahalun aw masjidun quri'a fihi maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam illa hafat malaikatu ala ahli dzalikal makan wa ammahum Allah taala birrahman wa ridwan. Bermaksud tidak suatu pun rumah, tempat atau masjid yang dibaca dalamnya maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca maulid gana tak ada. Melainkan para malaikat melingkungi orang-orang yang berada di tempat tersebut. Dan Allah SWT pula akan merahmati dan meredai mereka semua sekali ni. Jika diandakan benar apa yang didakwakan sebagai kata-kata Imam Suyuti tersebut, maka bukankah semua itu memang disukai, dikendaki dan diingini setiap orang Muslim ni? Baca maulid jadi orang pakat suka belakang dia. Soalnya kenapa Rasulullah SAW dari awal dilantik sebagai utusan Allah hingga wafat tidak pernah mengajarkan pada siapa pun mengenainya? Nabi tak pernah ajar seperti kata suruh baca maulid ni. Baca maulid istilahnya, baca maulud dah. Tua dah. Baca maulud, maulid sebenarnya. Okey. Seramai jutaan manusia umat Islam meninggal dunia sebelum abad ke-7. Sebelum abad ke-7 ni, sebelum Raja Muzaffar melaksanakan maulid ni. Bahkan benda tu tersebar lagi ke Nusantara, ke mana, Mekah budak lagi dah. Pada peringkat awal tu hanya berlaku di peringkat atas tu ni. Jadi sebelum manusia sebelum meninggal sebelum abad ke-7 dalam keadaan tidak mendapat kelebihan itu kerana tidak diberitahu tentangnya dah. Nyanyi dah. Siapakah seharusnya dipertanggungjawabkan atas kerugian umat Islam kerana tidak mendapat kelebihan tersebut? Bukankah Rasulullah SAW sendiri yang rugi dah? Nabi sendiri tak ajar awal-awal buat maulud ni dah. Sebabnya kalau buat maulud, baca maulud kita kata, Allah akan, malaikat akan melingkungi, Allah SWT akan rahmati dan redai dah. Tiba-tiba Nabi tak ajar, sahabat tak ajar, pak mazhab tak ajar. Jadi membiarkan umat Islam kerugian ini satu perkara yang berat lah. Dosa besar berat juga dah. Logik ke tidak dah? Poin ke B dah. Apa yang disebutkan oleh Suyuti itu sebenarnya adalah kesan atau hasil ketaatan. Ada apa pula?
Alah, buka apa minit kita. Jangan nak buat ni. Kita kementar lah. Sikit lagi dah. Apa yang disebutkan oleh Imam Suyuti ini sebenarnya adalah kesah atau hasil ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Orang-orang yang menyambut perayaan Maulid pula semuanya mengakui bahawa Maulid itu tidak pernah disambut oleh as-salafus salih. Aduhai, gana nak dah. Nak berhenti kan tak? Sikit lagi dah. Nak berhenti sekat ni kali. Allah A'lam. Subhanakallah bihamdika. Kau pegang tak ada habis poin pula. Kalau kita berhenti, wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika. Subhanakallah bihamdika. Subhanakallah bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.